Ya, ya. So, mana yang Live, live, live. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari petang nih kita live lagi dalam. So, hak istri selepas bercerai. Oke, hari ini kita mau bincang hak istri selepas bercerai. So, kalau ada question lain, kamu pun boleh tanya, tidak masalah. Uncle akan jawab. So, petang nih kita santai-santai. Besok kita PKP. Oke. Share dulu kalau reverse. Yang followers Uncle dekat Facebook, tolong share dengan followers lain untuk join dalam kita punya sesi sharing ilmu isu syariah di Mahkamah Syariah. Di TikTok pula boleh, ialah kita tunggu dulu soalan daripada mana-mana followers yang sudi join Uncle punya live pada petang ni, sementara tunggu anak-anak mengkalilah swimming lah tu kan petang ni ya. Oke. Udah apa? So hari ini Uncle live sekejap, oke, mungkin dalam setengah jam. Oke, siapa nih? Mazlin. Assalamualaikum puan, daripada mana? Oke, yang di TikTok boleh perkenalkan diri. Waalaikumsalam, security 201. Oke, boleh bagi tahu daripada mana, mungkin Beaufort, Sandakan, Tawau, oke? Thank you bagi bunga. Thank you sebab bagi bunga. Diamond tidak? Diamond. Oke, security, thank you. So, oke, kita sambung balik kita punya live pasal isu syariah di Mahkamah Syariah khasnya negeri Sabah, amnya Malaysia. So, Uncle percaya ramai Uncle punya followers daripada mana-mana tempat yang masih lagi ada mau bertanya. Ramai juga yang PM Uncle. So, Uncle so sorry. Sebab apa? Bagi mereka yang PM Uncle secara privately, Uncle terus terang Uncle ada charge. Okay? Charge perkhidmatan. So, banyak juga yang tanya macam mana Uncle ada bagi 3 saluran. Mau WhatsApp 1 bulan boleh, mau cakap 1 jam boleh, mau free tanya pun boleh. So, sekarang sesi percuma untuk bertanya apa-apa soalan isu di Mahkamah Syariah. So, kalau boleh jangan tanya Uncle pasal hukum, just tanya apa hak kamu mengikut undang-undang syariah. Yang itu lebih Uncle selesa mau jawab berbanding macam hukum halal haram ni kan. Itu bukan apa, kamu boleh tanya ustaz yang lebih arif, yang mengajar kamu tauhid ataupun fiqh. Tapi Uncle lebih suka kita dalam sesi ilmu ni sharing mengenai undang-undang syariah di Mahkamah Syariah. Assalamualaikum Uncle. Okey, dari KL pun ada. Thank you for join, sama seperti duit kereta and penyelenggaraan. Saya Dela dari Melaka. Ya, hai orang Melaka. Saya nampak di Masjid Keningau. Apa? Hari tu. Kenapa anda tegur kalau nampak di masjid? Salam, boleh tahu sekiranya sudah bercerai, adakah wajib suami bayar wafi ni nafkah ex-wife? Okey. Apabila sudah bercerai, si suami wajib memberi nafkah iddah 3 bulan. Okey, nafkah iddah 3 bulan, bukan sampai isteri kahwin. Ada yang tanya Uncle, betulkah Uncle dia cakap isteri ni perlu dinafkahi bila sudah cerai sampai dia kahwin? Jawapan dia tidak betul. Kamu cuma wajib menafkahi, menafkahi hanya dalam tempoh iddah. Tidak semestinya 3 bulan. Sebab apa? Ada orang wanita yang iddah ni lebih dari 3 bulan. Siapa? Iaitu wanita yang mengandung. Anu lah apa ni? Okey. Bukan otomatik juga. Dan dia bukan otomatik kalau suami tu yang jenis prihatin, dia bayar tanpa tuntutan di mahkamah. Kalau yang tidak prihatin tu perlulah kamu buat tuntutan di mahkamah. Okey, di sini Assalamualaikum Uncle dari Sampurna Sabah. Waalaikumsalam Cik Era Cayang. Emma Rizma. Assalamualaikum Ancul lagi. Waalaikumsalam Uncle bah. Jangan kau Ancul sana. Okey, salam. Boleh saya tahu sekiranya sudah bercerai ada wajib suami bayar? Okey. Dia dari bawah apa tu? Dari bayar wifi. Okey, yang penting nafkah lah, nafkah dalam iddah. wifi tu Sama seperti duit kereta dan penyelenggaraan. Okey, actually nafkah isteri.
Saya dari KL. Assalamualaikum. Saya mau tahu kalau keputusan hadanah telah diputuskan mahkamah, boleh review? Tukar balik. Boleh? Sekejap apa ni? Kenapa merah ni lah? Mana? Kau ada yang tertekan lah tu lah. Okey. Boleh, kalau kamu tidak puas hati tentang keputusan tu, kamu boleh buat rayuan. Okey? Tapi perlu dalam masa 14 hari. Baru boleh buat rayuan. Bukan, dalam masa 14 hari tu kena buat rayuan lah. Tidak boleh limpas 14 hari. Okey. Oh. Sama tiap hari Senin kan memang swimming pool tutup tuh. Ya, tiap hari Senin orang akan tutup buat swimming pool. Paus kok kasih tahu tu ada orang Ya, lagi. itu mau tulisan. Okey, Tadi okey. pun ada saya halo sudah. Okey, okey. Thank you ah. Ya. Alright, alright. Cuma buruk kan ada klorin mas sudah. Baba. Klorin untuk dia kasih bersih itu. Sama Oke. mulai besok semua facilities tutup sudah tuh. Okey, okey, Jadi okey. kan dorang tapi sana boleh main lah. Okey, Sama sorry. juga tuh, udah Okey. dimainin semua. Assalamualaikum dari Tawau. Okey, Rosita dari Tawau. Okey bang. Pelajar UIAM, pelajar Shah Alam, clear, thank you, share. Okey, hari ini Uncle live dua tempat, TikTok dan FB. Sorry ya, ada security mau maklum sama Uncle sebab anak Uncle mandi swimming. So hari ini sebenarnya dah beli swimming sudah sebab ada klorin lah apa. So sorry. Assalamualaikum, mau tahu kalau okey, Uncle sudah beritahu kamu boleh buat rayuan. So terpulanglah kepada kamu, mau buat rayuan ke tidak? Hak saya sebagai suami selepas diputuskan oleh mahkamah. Apa hak kamu? Kamu boleh tuntut kalau putuskan apa tu? Cerai ke apa, tuan? Maksudnya, sekejap putuskan. Hak kamu. Hak kamu dalam tuntutan hak jagaan anak, semestinya ada hak lawatan dan hak bermalam. Okey? Dan kamu juga boleh memohon ataupun buat satu tuntutan di mahkamah seandainya kamu ada komplikasi dalam mau jumpa anak, terutamanya masa bila, kamu juga boleh buat tuntutan berasingan untuk penetapan tarikh masa untuk lawatan. Okey? Uncle, kalau nak minta fasah kena bayar apa? Apa yang mau dibayar? Tiada bayar apa-apa. Don't worry. Untuk fasa tidak ada bayar apa-apa. Bayar peguam saja untuk urus kamu punya cerai. Kalau tiada peguam, tiada bayar apa-apa. Tempo edah bagi fasa berapa lata hari. Ini subjektif. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang makan tahun. Depends on case. Macam mana kamu berlawan case tu. Kalau terkena macam yang tahun ni dan tahun lepas, memang lamalah. Macam sekarang, orang rancang mau masuk case next week. Tiba-tiba PKP, lockdown satu Malaysia. So, tangguh lagi. So, tempoh masa ni agak subjektif. Normally, Uncle pernah bikin paling cepat 2-3 bulan. Paling lambat bertahun pun ada. Rasa tak boleh settle, nanti datang pejabat agama lagi. Biasanya mau settle ni mahkamah, bukan di pejabat agama, Puan Nazlin. Assalamualaikum, nak tanya kalau lepas bercerai dalam tempoh iddah suami langsung tak bagi, hanya bagi anak je. So puan, kalau suami jenis tidak mau bagi nafkah iddah sama isteri, puan kena buat tuntutan di mahkamah syariah. Biar mahkamah putuskan, biar si suami membayar. Okey, sini. Yati Andin, bolehkah saya buat tuntutan bab kami sudah cerai 7? Selama 7 ni aku tidak pernah buat tuntutan. 7 tahun ya. Tapi sekarang ni aku mau buat tuntutan. Boleh Puan Yati, buatlah tuntutan. Kita tidak ada duration time. Kamu boleh buat tuntutan di mahkamah syariah terdekat. Faham ah? Bercerai dalam tempoh iddah suami langsung okey. Macam mana nak failkan perceraian waktu lockdown? Waktu lockdown macam mana mau buat perceraian? Memang tiada lah. Lupa peguam. So peguam boleh buat dulu pleading and then buka lockdown, boleh daftar kes. Peguam akan daftar kes cerai. So kalau untuk orang awam memang tidak boleh. Actually ada peguam pun masih tidak boleh. Cuma ada preparation.
Mungkin lawyer tu beli booking selepas buka lockdown untuk daftar kes, okey? So bezalah dengan melalui peguam ataupun tidak. Tempoh edah bagi fasah berapa ya, Uncle? 3 bulan. Orang yang tidak mengandung, orang yang mengandung sampai melahirkan anak. Contohlah waktu bercerai itu usia mengandung mungkin 3 bulan. So masa dia mengandung tu itulah tempoh edah dia sampai dia melahirkan anak. Faham ah? Saya dah filekan masalah rumah tangga di pejabat agama, tapi ustaz tu kata tunggu lagi 3-4 bulan. Begini Puan Nazlin, faham-fahamlah bang Uncle cakap. Kalau kamu ada minta konseling, itu betul di pejabat agama. Tapi kalau kamu mau filekan cerai, itu kamu kena filekan di mahkamah syariah. Pejabat agama, mahkamah syariah adalah tempat yang berlainan. Faham ah? Dari JB, thank you orang JB. Siapa ni? Samarihis. Sudah. Selamat petang Ida. Wah, selamat petang Puan Ida. Tajuk yang menarik. Yap. Inilah paling orang suka kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Ida. Apa prosedur tuntutan tu? Nafkah edah dan tadi lah. Prosedur mana sudah tu? Sekali hilang terus. Mana sudah tu? Ada cara supaya bekas suami itu bayar. Tajuk yang menarik. Ya. Apa prosedur tuntutan tu? Nafkah edah dan nafkah anak. Prosedur dia 2 cara. Lantik peguam atau kamu buat tuntutan sendiri ke mahkamah syariah. Macam mana mau tuntut di mahkamah syariah? So kena booking dulu apa dia tu? Masa untuk berappointment di mahkamah. Lepas tu baru minta borang di situ. Itu kalau di negeri Sabah. Negeri lain Uncle kurang pasti. Ada carakah supaya bekas suami itu jalankan tanggungjawab dia kepada anak-anak? Ada. Buat tuntutan di mahkamah syariah. Sama ada melalui peguam ataupun sendiri. Idora, waalaikumsalam. Okey. Nak tanya, kalau bercerai sudah tahun, kami boleh buat tuntutan ke? Boleh. Tidak ada limitation time dalam tuntutan mahkamah syariah. Tuntut saja. Uncle nak tanya, kalau isteri tentera, kena kaunseling ke dekat mahkamah? Tidak. Tentera kamu kena kaunseling di Kagat. Untuk bercerai, ini masalah tentera. Ini pengalaman Uncle. Bukan senang kamu mau buat tuntutan di mahkamah syariah. Kamu kena melalui Kagat. Ada surat Kagat dulu. Bila ada surat Kagat, baru kamu boleh buat tuntutan di mahkamah syariah. So, kena get through dulu dengan pihak Kagat. Kagat ni macam pegawai agama di tentera. Okey. Uncle nak tanya kalau isteri tentera. Okey, sudah. Nak tanya kalau dah 8 tahun bercerai. Okey. Apa yang kamu mau tahu kalau 8 tahun bercerai? Suami saya lepas luar mahkamah dan abaikan saya selama 7 bulan. Iya puan. Apa soalan dia tu? Tuan, lockdown ni dah boleh proceed fasah ke? Tidak boleh. Lockdown. Kamu pun faham lockdown kan? Payah juga minta cerai. Siapa cakap susah? Pergi mahkamah saja. Okey? Yang susah tu sebab kamu tidak tahu dan tidak faham. Uncle nak tanya, kalau bini tentera, sama juga. Bini tentera, suami tentera, kamu kena minta kebenaran dengan Kagat ataupun pegawai agama bagian tentera. Berapa RM kalau nak pakai peguam berbayar untuk tuntutan mengambil hak jagaan anak? Itu begini. Mana-mana kamu mau cerita pasal fee guaman kah, kos kah, kamu kena PM lawyer tu sendiri. Tidak boleh melalui live ni ya. Okey, Puan Syikin Ikin, assalam. Kalau saya dan suami bercerai dan kami ada anak perempuan berumur 2 tahun, adakah hak jagaan anak tersebut jatuh kepada ayahnya? Sebab jiran cakap, kalau anak perempuan, ibunya tak boleh ambil. Itu jiran. Hak jagaan jatuh kepada bapa, ayah. Okey, Puan Syikin, itu jiran kau cakap. Yang tidak ada degree dalam undang-undang syariah. Ini Uncle cakap yang peguam ni. Tidak. Bererti kepada anak-anak. Ni umur 7 tahun ke bawah bagi lelaki,
9 tahun ke bawah bagi perempuan adalah kepada ibu. Dalam ranking hak jagaan anak ni, first adalah ibu. Kedua adalah ibu kepada ibu ataupun nenek sebelah ibu. Ketiga baru si bapa. So kalau kamu tidak layak, mama kamu pun masih layak. Tapi apa yang dia cakap tu tidak betul. Yang dia cakap tu mungkin begini. Kamu sudah kahwin baru dan anak tu anak perempuan. Yes, si bapa boleh buat tuntutan baru untuk hak jagaan anak. Selagi mana kamu belum nikah semula dengan lelaki lain, maka hak penjagaan tu kepada si ibu. Mungkin jiran kamu tu ada lupa fakta dia sikit. Dia punya fakta tu mungkin yang dia cakap tu kahwin. Kalau kahwin, iya. Sebab ibu yang bernikah baru, dia sudah hilang hak jagaan anak. Okay? Ada 5 perkara boleh menghilangkan hak jagaan anak. Salah satu fakta dia adalah ibu berkahwin baru kepada yang bukan mahram kepada anaknya. Apa jadi kalau ibunya itu kahwin dengan mahram? Apa contoh mahram nih? Contoh dia cerai sama suaminya yang dulu tuh. Dia kahwin sama adik-beradik suaminya. Yang itu tidak. Kan sebab itu pakcik kepada si anak tuh masih. So dia adalah mahram kepada anak tuh. Oke. Thank you Security 201. Bunga yang diberikan. Saya nak cerai, takutlah. Takut jangan bercerai. Redo lah dengan apa yang jadi. Itu si Uncle boleh jawab. Kalau tahan jangan cerai. Dari Syah Alam, thank you Puan dari Syah Alam sebab join hak anak. Iya, apa yang mau tahu? Assalamualaikum, selamat petang. Daripada Johor, thank you Johorian sebab join Uncle punya live TikTok. Selamat petang Tuan, selamat petang. Selamat menyambut Kamatan. Ya, Ramaiti. Apa tu? Ya, Kamatan. Kalau sudah limpas 14 hari bagaimana? Kalau sudah limpas 14 hari, kamu kena buat satu permohonan melanjutkan tempoh rayuan. Kebenaran untuk melanjutkan tempoh rayuan. So panjang sikit lah. Oke, apa lagi tu Saya ni suami, kejap, tarik lagi. Tuan, lockdown boleh proceed. Oke. Saya suami nak cerai cara baik 2 tahun. Sayang gantung untuk tidak bertali. So buat tuntutan cerai Puan Idora, kalau kena gantung tidak bertali. Uncle, bolehkah kalau saya tanya pasal pasangan yang non-Muslim? Allah, Uncle ni lawyer syariah, bukan lawyer civil. So kalau kau tanya tu memang Uncle susah mau jawab. Uncle tidak arif, Uncle tidak akan jawab. Sorry ya Puan apa ni Mama Liza sudah. So okay. Tapi boleh try tanyalah. Kalau Uncle boleh jawab, Uncle try jawab. Kalau Uncle tidak boleh jawab, Uncle tak jawab lah Puan Mama Liza. Proses pasal lama kah selalunya bang? Wih, sudah Uncle jawab tadi di atas. Dia depends. Ada yang cepat, ada yang panjang. Betul abang, kena melalui surat kagat. Nah, tengok tu si boy ya Elvin pun sudah cakap begitu. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Selamat petang abang. Iya. Selamat petang juga Uncle bukan abang. Tua sudah ni. Macam mana kita nak minta fasah kalau lelaki tak bekerja dan tak bertanggung jawab? Lagi senang kalau dia tidak kerja. Buat tuntutan di mahkamah syariah. Hadir ke mahkamah syariah, isi borang, lengkapkan borang seperti mana yang diminta dalam 3 salinan. Kalau boleh plus 1 salinan, biar 4 salinan. Itu yang tiada lawyer lah. Kalau ada lawyer, lantik peguam. Macam mana mau isi borang, jangan tanya lawyer. Sebab lawyer tidak pandai isi borang. Dia buat sendiri saja tanpa isi borang. Okay, so kamu tanya di kaunter. Siapa ni? Muhammad Fadil. Waalaikumsalam Tuan, selamat petang juga. Kalau suami minta cerai tanpa sebab boleh ke? Orang yang minta cerai ini mesti ada sebab. Sebab paling koman pun dia tidak cinta konon. Tapi suami memang boleh bercerai, menceraikan isteri. Kalau suami minta cerai tanpa sebab bolehkah? Biasanya ada sebab tu, cuma dia tidak mau kasih tahu sebab. Suami boleh menceraikan si isteri, okey?
Assalamualaikum Ustaz, sehat? Selamat petang, selamat petang. Jadi kalau laki yang tiada kerja, tidak bagi nafkah, lepas tu tidak balik rumah, macam mana tu? Dari kau siapa? Siapa ni? Bibi? Kalau redha, kau tahan hati. Kalau tidak sabar, tidak boleh terima hakikat tu, buat tuntutan di mahkamah syariah. Kau mau tuntut nafkah pun boleh, kau mau tuntut cerai pun boleh. Pilihlah. Uncle, cerai tanpa dokumen diri suami itu macam mana? Uncle dah faham soalan kau ni. Kalau maksud kau dia tiada IC, macam mana kamu nikah? Ha? Okey, untuk yang bercerai berai ni mengikut undang-undang, orang yang ada sijil kahwin saja. Yang tiada sijil kahwin kena buat sijil kahwin dulu. Kawan saya mualaf bercerai dengan suami. Okey. Cerai dia tukar agama asal Kristian, ada hak tuntutan tidak? Begini. Uncle betulkan dulu statement. Dia sudah bercerai. Di Malaysia ni memang tidak boleh convert semula kalau dia sudah masuk Islam. Okay? So, Uncle anggap dia convert tu yang tidak sah lah. Dia tetap digelar Islam walaupun dia cakap dia pergi church. Sebab di dalam undang-undang Malaysia ni tiada istilah yang mau memurtadkan diri. Sudah masuk Islam and then keluar. Memang tidak ada. Kalaupun wujud, benda ni kes-kes yang terpencil. Okay, faham ah? Tapi kalaulah betul-betul dia declare dia ni Kristian, dalam IC dia Kristian, dan dia memang mahkamah tetapkan sudah dia deklarasi agama dia, mahkamah syariah, dan dia memang bukan Islam, so dia tidak ada hak buat tuntutan. Okay? Uncle mahu tanya pasal fasah. Okay, kalau suami tidak beri nafkah duit selama 5 bulan, bolehkah cerai fasah tu kan kamu tanya? Boleh. Sebab dalam fasah ni 3 kali saja, 3 bulan tidak bagi, kamu boleh tuntut cerai fasah. Berapa sudah? Ada sudah setengah jam nggak? Okey, kalau suami malas kerja, asyik tak cukup je, pakai duit isteri je, tak pernah settle, boleh fasah tak? Boleh. Okey. Kan bagus kalau ada cerai online. Suka hati je kau. Setakat ni ada. Uncle sudah buat cerai online. Tapi dia kena masuk mahkamah juga. Dia cerai online ni dia begini. Uncle punya klien satu di negara luar, Arab Saudi, satu di Semenanjung Malaysia. So lawyernya di Sabah, dia punya hakim pun di Sabah. So kita lafaz cerai online di 3 tempat. Okay? Sabah, KL, Arab Saudi. Ada, memang ada. Siapa cakap tiada? Siapa tu? Ron Naiba. Ada cerai online. Tapi kena filekan dulu kes tu di mahkamah syariah. Assalamualaikum, Uncle. Kalau X 9 tahun abaikan nafkah anak-anak, susah tak nak buat urusan tuntutan untuk anak-anak. Apa yang kamu cakap ni? Susah tidak? Urusan dia. Susah kalau kamu tidak pandai urus. Senang kalau pandai urus. Itu saja Uncle cakap. Kalau tidak pandai, upah peguam. Okey, faham Uncle. Thank you. Sama-sama. Saya mau cerai Uncle, tapi saya dekat negara orang. And suami sana Sabah. Macam mana tu Uncle? Boleh? Tidak masalah. Lantiklah lawyer. Banyak Uncle buat macam gitu. Kau nampak Uncle tadi kasih cerai orang di Arab Saudi, perempuan. Lelaki di KL, Uncle di Sabah. Okey, settle oleh Uncle. Boleh, tidak masalah. Ustaz nak tanya, kalau anak berbinkan Abdullah, anak jatuh dengan suami, dengan siapa? Suami atau isteri? Kalau sudah bercerai, sama si ibu, si isteri, bukan sama si bapa. Sebab anak tidak sah taraf ni, the only one. Total custody kepada si ibu dan keluarga si ibu. Kalau suami saya ceraikan saya, Jangan lari. talak 3 dalam keadaan marah and tak sengaja. Okey. Puan Baby 27. Boleh. Bo, ingat dan faham. Dalam lafaz cerai tidak ada istilah marah atau tidak sengaja atau bergurau. Once si suami lafaz, dia jalan terus. Tidak kisahlah dia isap dadah, minum arak, mabuk, sengaja atau tidak, marah atau tidak marah,
kes tetap jatuh dia punya lafaz. Faham ah? Okey uncle. Kalau suami tentera tapi isteri suri rumah, kena minta surat kagat juga kah? Ya, mana-mana pasangan yang suami atau istrinya itu anggota tentera, apabila kamu ingin memfailkan ke mahkamah syariah, kamu perlu kebenaran daripada kagat. Ada surat dulu daripada kagat, okey? Baru boleh. Alright, seterusnya. Hantar balik kepada mak ayah kita. Uncle, kalau suami, oh ya, sudah uncle jawab. Hantar balik pada mak ayah kita. Apa tu ah? Ustaz, bagaimana cerai sidang tanpa saksi? Cerai tanpa saksi? Uncle nak faham soalan tu. Assalamualaikum Ustaz, jika cerai tebus talak, selepas cerai apa bekas isteri dapat? Kamu yang offer dia duit, tapi kalau kamu mau tuntut hartas pencerian, boleh? Okey. Muta'ah memang dah boleh lah, kamu yang minta cerai kan? Sebab cerai itu di atas kamu, so tidak boleh lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum abang. Wih, nah uncle bah, kalau suami sudah bercakap pada isteri masa bergaduh nak hantar kita balik, yang itu lafaz cerai kinayah. Di mana lafaz cerai kinayah ni dia perlu keterangan atau niat si suami maklumkan kepada hakim bicara waktu dalam mahkamah nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mahu, mana orang baca ni? Okey. Saya mana sudah tadi? Saya mau tahu. Boleh ke letak taklik? Okey. Saya mau tanya, kalau kita sudah tak boleh kesian lelaki itu, macam mana kita mau minta cerai? Cari peguam. Okey, mintalah cerai. Adakah ianya jatuh talak? Alamak, tiba-tiba suami saya hanya terlepas perkataan, mulai saat ini jam sekian-sekian aku lepaskan kau. Maksudnya cerailah. Habislah cerita. Jandalah anda. Talak berapa? Mau tahu dulu? Kalau talak 1 masih boleh rujuk, tidak masalah. Mau rujuk ada 2 cara, perkataan ataupun perbuatan. Okey. Salam uncle, mahu tanya bah, sudah masuk 4 tahun saya urus cerai. Pakailah lawyer. Okey. Memanglah kalau buat sendiri banyak problem yang kamu tidak dapat solve. Tuan, boleh ke letak taklik tidak mau suami berpoligami selama isteri masih hidup? Tidak boleh. Mahkamah tidak akan benarkan. Salam Encik, saya nak tanya. Sekiranya tak sebumbung 1 tahun dan si suami nafkah kejap bagi kejap tak, kamu cerita boleh bercerai kan? Boleh. Boleh bercerai. Boleh tuntut cerai kalau kamu mau, tapi kena tuntut di mahkamah lah, bukan otomatik ah. Assalamualaikum, boleh saya tanya satu soalan berkenaan lafaz cerai? Tanya saja. Waalaikumsalam. Dinda Jen. Waalaikumsalam ah. Tak pernah solat, tapi tadi typo mungkin. Tak pernah solat, boleh fasah? Terima kasih Tuan jawab soalan saya. Beginilah, tidak kena mengena pun dalam fasah tu. Kalau dia tidak pernah sembahyang, suruh sembahyang. Okay? Selagi mana dia tidak menyuruh kamu buat perkara jahat, okey lah. Dia tidak sembahyang ni, kamu yang kena buat aduan di Jabatan Agama lah, counselling supaya suruh dia belajar agama untuk solat. Okey. Dulu suami pakai pasport masa nikah kami. Surat nikah ada uncle. Okey. So kamu boleh filekan cerai kalau begitu. Dia ambil dadah, okey. Jangan marah. Jangan marah. Macam mana tadi tu? Jangan marah uncle. Mana ada marah. Nanti uncle nak mau jawab pun ni. Assalamualaikum. Macam mana saya nak mohon cerai kat mahkamah, suami saya tak mahu lepaskan saya. Ambil peguam. Okey. Uncle, kalau suami cakap perkataan ini, adakah jatuh cerai? Contohnya, kalau kau tidak suka keluargaku, saya boleh kasih out. Itu lafaz cerai kinayah. Perlu didaftarkan ke mahkamah syariah. Boleh share pula. Suruh share lah kami lah video.
boleh apa namanya itu? Boleh Sure. kamu boleh share ya ni video pergi mana-mana untuk kita punya ilmu-ilmu sharing. Okey, yang tadi tu uncle mau jawab. Ini lafaz cerai kinayah. Maksudnya dia perlu kamu daftar ke mahkamah dan perlukan keterangan suami dan niat dia. Apa niat dia cakap begitu? Hanya hakim bicara saya yang boleh putuskan cerai atau tidak. Tapi uncle, suami saya tidak sebut nama saya. Jadi sudah dia sebut depan kau. Siapa lagi yang dia mau cakap? Ndak kan daun ataupun meja, mestilah kamu. That's why itu kita jangan assume sendiri. Kamu kena daftar kes tersebut di mahkamah syariah. Kamu cakaplah sama hakim, dia tidak sebut nama saya. So biar hakim yang putuskan either cerai atau tidak. Oke puan, kita tidak boleh putuskan sendiri. Siapa tu? Adi Zainuddin. Tuan, kalau nak berpoligami dengan pegawai polis, perlukah kebenaran dari isteri pertama? Kalau mau berpoligami ni, dia tidak perlukan kebenaran, dia hanya perlukan makluman. Di mana notis permohonan poligami itu, kamu hanya perlu serah kepada isteri pertama. Sama ada dia setuju atau tidak setuju, biar dia filekan ke mahkamah untuk buat bantahan atau apa. So okay, mana yang uncle belum terjawab tu uncle, sorry. So kita sambung lagi insyaAllah malam ni ya. Okay, malam ni kamu tunggu uncle punya live lagi, okay. Thank you for join uncle. Okay, sama ada di FB maupun TikTok. So malam ini kita sambung, okay. Uncle mau balik rumah sekejap, okay. Mau bawa anak dulu main, anak pun sudah panggil-panggil. So uncle try untuk orang cakap seimbangkan, ambil masa untuk family, ambil masa untuk followers uncle. Okay, so harap kamu faham.